Okey, baik, kita kembali lagi dalam Wanita hari ini. Baik, kepada anda juga penonton-penonton di luar sana dan saya pasti Sugi juga. Kalau tiba-tiba kita bangun pagi dan kemudian kita rasa ada macam kelenjar kita ataupun di leher kita ada macam bengkak besar. Risau ke tak risau? Bagi saya macam biasa je lah kan. Biasa kita bengkak-bengkak, urut-urut sikit dah okey je. Dah okey dah kot. Tapi jangan main-main Sugi. Kena periksa juga. Kalau lah beguk, macam kan? mana? Beguk ataupun bengkak cantik ataupun juga dikenali sebagai mumps ni boleh jadi satu komplikasi kalau kita tak rawat dia secepat mungkin. Tak Farin? Baiklah. Jadi pada hari ini kita bersama dengan doktor yang cukup berkredibiliti bersama dengan kita, Dr. Raja Salihatun Nisa Raja Ibrahim, pakar perunding kanak-kanak di Hospital Pakar KPJ Rawang. Terima kasih Dr. Saliha bersama Terima kasih kerana menjemput. Okey, baiklah Dr. Saliha. Bila kita cakap pasal beguk ni, biasanya kita selalu kaitkannya dengan kanak-kanak. Ya, tetapi mungkin kita boleh mulakan dengan apakah itu beguk sebenarnya? Okey. Beguk atau nama saintifik dia, kita panggil mumps, ialah keradangan pada kelenjar ileum ataupun kita panggil kelenjar parotik. Di mana kelenjar parotik ni berada di rahang muka sebelah kanan dan kiri. So selalunya kalau berlaku kebengkakan pada kelenjar parotik itu sendiri, dia orang salah anggap kepada bengkak leher, tapi dia boleh berlaku di dua-dua belah ataupun di sebelah sahaja. Okey, dan selalunya jangkitan kepada beguk ni disebabkan oleh jangkitan virus. Okey. Dia ada nama spesifik dia lah, virus paramyxovirus. Okey. So jangkitan virus ni dia berjangkit kepada individu yang berisiko tinggi. Contohnya kalau individu tu yang tidak pernah menerima vaksin terhadap beguk tu sendiri, ataupun individu yang mempunyai kadar imun sistem yang rendah. Okey, semua boleh dijangkiti oleh virus beguk ni sendiri. Okey, virus paramyxovirus. Tapi virus tu daripada mana? Pendedahan di mana? Di udara? Okey, dia berjangkit. Cara berjangkit beguk ni dia melalui titisan mulut. Ada orang di sekeliling yang mengalami dijangkiti oleh virus beguk, dia bersin ataupun batuk. Okey, jadi sesiapa yang ada di sekeliling tu sendiri akan senang dijangkiti lah. Itu melalui titisan mulut lah. Kita panggil ataupun airborne lah. Mungkin dia juga kalau berkongsi cawan. Betul. Dia tetisan air liur kan yang tercemar kan. Akan menyebabkan barang-barang yang tercemar, contohnya sudu ke, garfu ke, kan yang dia berkongsi peralatan-peralatan itu, peralatan sukan ke, boleh disebabkan menjangkiti penyakit tersebut lah. Tetapi kenapa biasanya kanak-kanak yang mudah dijangkiti? Okey, bila dibandingkan antara kanak-kanak dan orang dewasa, kanak-kanak mempunyai sistem imun yang rendah berbanding orang dewasa. Tetapi sekarang ni alhamdulillah kita ada dalam imunisasi Malaysia, kita dah ada vaksin terhadap beguk, iaitu kita panggil mumps, measles and rubella. Okay. So dengan ada vaksinasi ini dia akan dapat mencegah sebanyak 80% jangkitan beguk itu sendiri. Okey. Tapi itu tak bermakna yang orang dewasa tak boleh dapat beguk. Betul. Mungkin doktor boleh ulas mengenai beguk dalam kalangan orang dewasa. Okey. Beguk di kalangan orang dewasa boleh berlaku. Okey, tetapi beguk di kalangan kanak-kanak lebih senang dijangkiti. Di kalangan orang dewasa dia akan ada komplikasi dia sendiri. Komplikasi itu berkadaran dengan peningkatan usia. Bila orang dewasa mendapat penyakit beguk, komplikasi yang dialami juga akan tinggi. Contohnya lah di kalangan lelaki dewasa yang mengalami beguk, risiko untuk mendapat orchitis ataupun keradangan pada testis adalah sebanyak 30%, di mana tinggi juga. Di kalangan kaum wanita, dia boleh menjangkiti ovari, kita panggil ovaritis, sebanyak 5%. Dan selain daripada itu, dia boleh juga menyebabkan jangkitan radang pada selaput otak, dan menyebabkan bengkak otak, dan juga encephalitis. So sebab apa? Sebab virus ni bila dia masuk melalui rongga mulut, dia pergi ke salur darah, dan melalui salur darah itulah dia akan pergi ke sistem-sistem badan yang lain. Sebab tu topik kita jangan ambil mudah. Pasal cukup bahaya. Okey, tapi ada juga di kalangan penonton kita yang sempat bertanya, adakah mungkin mereka tersilap ada thyroid dengan beguk ni sama ke ataupun berbeza? Okey. Thyroid dengan beguk ni adalah benda yang berbeza lah. Sebab beguk ialah kelenjar ileum parotik, di mana ia terletak di sisi bahagian rahang mulut kanan dan kiri. Tetapi kelenjar thyroid adalah di tengah-tengah leher. Maksudnya beguk di sebelah kiri dan kanan rahang, tapi
kelenjar thyroid adalah di tengah-tengah. Okey doktor, untuk lebih mudah kepada penonton kita faham. Okey, kalau kata saya mungkin boleh letakkan jari di muka saya lah. Rahang tu maknanya di sini lah. Rahang di sini. Maknanya kalau ada ternaik bengkak di sini kena ambil serius ya penonton. Okey, itu salah satu simptom awal. Tetapi bagaimana kita nak cakap pada penonton bagaimana mereka perlu ke klinik apabila melihat simptom-simptom yang mungkin kita boleh lihat dengan mata kasar dan rasa. Okey. Apakah simptom-simptom selalunya yang berlaku di kalangan yang mengidap penyakit beguk ini? Antaranya ialah demam. Okey. Bengkak di muka, okey. Especially dekat rahang lah. Sama ada kedua-dua belah ataupun salah satu rahang. Okey, lepas tu dia ada merah. Bengkak dan merah. Maksudnya berlaku inflamasi, berlaku keradangan. Okey, selain daripada itu sebab dia akan efek kepada kelenjar air liur. So penghasilan air liur akan terganggu. So mulut akan jadi kering. Lepas tu dia akan macam bila jangkitan virus, badan akan jadi lemah. Sakit otot, jadi lemah, demam, hilang selera makan. So itu adalah simptom-simptom di mana bila adanya simptom-simptom tersebut, pesakit perlu mendapatkan rawatan dan nasihat doktor. Sebab penyakit ni boleh berjangkit. Okey, bila kita cakap pasal berjangkit ni kan doktor, mungkin doktor boleh juga ulaslah kan berapa hari adalah macam maksimum lah kita boleh tunggu sebelum kita tengok doktor. Okey, tempoh pengeraman lah, maksudnya tempoh inkubasi ya. Okey, tempoh jangkitan tu sendiri. Beguk ni dia dalam jangkitan ni boleh dalam masa 2 hingga 3 minggu. So kalau kata bengkak tu dah ada dalam masa beberapa hari, 6 hari lah, 4 hingga 6 hari, so kena terus dapatkan rawatan sebab penyakit ni boleh dicegah penularannya. Okey, sebab dengan cara macam mana? Dengan cara kuarantin, pengasingan. Sebab dia senang berjangkit kan. So we kena ambil rawatan awal dan juga asingkan awal, kuarantin. Okey, dan kalau kita tengok juga bagaimanalah sebenarnya selain daripada vaksinasi adalah salah satu cara. Ya, betul. Okey, tapi untuk kita mencegahlah kita tak nak kena beguk ni, apa cara lain agaknya selain vaksinasi? Okey, selain daripada vaksinasi, bila dah kena tu dia rawatan dia tak ada spesifik antibiotik untuk merawat beguk ni. Dia lebih kepada rawatan sokongan, supportive treatment, di mana kita merawat demam tu sendiri dan juga sekiranya kurang air liur apa semua, dia lebih kepada dehidrasi. So pesakit digalakkan untuk minum air dengan sebanyaknya dan tuam tempat bengkak tu dengan ais. Okey. Selain pada vaksinasi dan pengasingan, kita perlu mengamalkan etika kebersihan, di mana sekiranya batuk ataupun sersema, dinasihatkan untuk tutup mulut bila batuk dan menggunakan tisu bila batuk, dan tisu tu perlu dibuang di dalam tong sampah. So basically dia lebih kepada etika kebersihan lah. Dan sentiasa basuh tangan. Okey. Dan lagi satu soalan doktor, biasanya lah katakan bila kita kena demam campak, orang kata you kena sekali tu kemungkinan dapat lagi sekali tak akan berlaku lah. Dia ada imun. Kalau beguk kan? ni, beguk macam mana pula? Okey, untuk beguk kan, sebab tu kita kata ada vaksin terhadap beguk untuk immunity sistem badan kita, kan? Betul kan? Okey, so vaksin ni dia bagi perlindungan kepada diri sendiri dan juga perlindungan kepada orang di sekeliling lah. Okey. So bila dah ada imun terhadap beguk tu, insya-Allah takkan dapat lagi lah beguk tu. Okey. Tapi sebab tu kita sama ada imun ni dia ada, sama ada kita dapat secara pasif melalui vaccination ataupun secara aktif di mana kita sendiri yang dapat penyakit beguk tu. So maksudnya kita ada immune system tu. Tapi kadang-kadang orang kita maknanya doktor bersetuju kalau kita sebenarnya boleh merawat dengan awal di rumah terlebih dahulu. Tapi kita juga petua-petua kita ni pun banyak juga ni nak merawat beguk ni. Apa kata kita kongsikan dan mungkin doktor boleh ulas sebentar saja lagi. Kita saksikan. Untuk petua hilangkan beguk, banyakkan minum air. Namun, elakkan minuman jus berasid.
Petua yang kedua, tuam kawasan bengkak dengan ais. Selain itu, anda juga boleh mencampurkan beberapa titik nila ke dalam cuka. Kemudian sapukan cuka dan nila tersebut di bahagian bengkak. Dan yang paling penting, anda kena asingkan diri daripada rakan-rakan supaya tidak berjangkit. Nah, itu dia. Okey, seperti yang doktor kongsikan tadi, adalah boleh tuam, lepas tu Betul, kuarantin. minum air. Tapi yang cukup menarik perhatian kita, Sugi, tadi tu. Cuka dan nila. Saya tak boleh nak bayangkan muka Sugi ada cuka dengan nila dekat tepi tu. Okey. Mungkin boleh silakan tu. Cuka dan nila mungkin apakah ada peranan yang secara tak langsung sebenarnya? Yelah, orang petua, orang tua dulu kan. Saya pun pernah kena beguk juga dulu. Dan Okey, pernah okey. umi saya sapu cuka dengan nila juga. Okey. So saya rasa basically rawatan petua orang tua dulu memang boleh digunakan juga lah. So basically dia punya principle of management of treatment tu macam kita tuam ais dekat bengkak tu juga. Okey. Dia untuk menyejukkan dan mengurangkan rasa sakit tu sendiri. Okey. So petua dia untuk mengurangkan bengkak Sebab tu lah. tu Okey, penonton, saya sempat berbual dengan doktor tadi. Aha. Doktor kata, adakah dia ni sebenarnya sama macam demam yang lain ataupun orang kata viral fever dan sebagainya. Betul tak doktor? Betul. Dia macam viral fever lah sebab disebabkan oleh paramyxovirus kan. Virus paramyxo tu sendiri yang menyebabkan beguk tu. So berasal daripada virus. So dia memang viral Di mana infection. maknanya dia akan baik sendiri lah. Dia akan balik sendiri. Dia self-limiting. So dia ikut immune system kita jugalah. Kita fight. Tapi ada tak kes-kes yang beguk ni dia jadi sangat kronik yang tidak dapat dirawat? Pernah tak terdengar mungkin kes sebegini? Ada tapi jarang berlaku. Okey. Macam saya cakap tadi kan dia boleh ada komplikasi. Ada okey. komplikasi beguk tu sendiri. Bergantung kepada usia. Lagi meningkat usia lagi senang nak dapat komplikasi. Okey. Sebab tu bila makin meningkat dewasa tu kita macam kalau tak kena beguk lagi tu kita risau sikit lah. Sebabnya komplikasi tu tinggi. Pada risau tadi. Oh tak, saya betul. Saya setakat sampai ke hari ni saya tak pernah kena beguk lagi. Saya pun saya tak. doa saya tak pernah kena Tapi tak naklah pula sebab Yelah, tak hopefully kena nak kena pula kan. Okey. Tapi yelah. berbalik pada petua tadi kan doktor. Elakkan minuman berasid. Ada yang betul. juga berkata elakkan kicap. Macam mana tu doktor? Apa yang patut kita elakkan? Kenapa yang masam berasid tu boleh memudaratkan lagi? Okey, kita balik kepada simptom-simptom awal. Okey. Dia ada macam hilang selera makan. Bila hilang selera makan ni, kita punya kadar asid dalam badan akan tinggi. Dalam perut. Bila kita sakit, senang nak jadi gastritis, sakit perut apa semua kan. So, cuba elakkan minuman berasid, itu akan menyebabkan macam lebih sakit perut. Kandungan asid dalam badan juga tinggi apa semua. Sebab tu kita cuba elakkan minuman berasid. Lebih minum air kosong biasa untuk mengurangkan dehidrasi. Okey. Tapi dari segi pemakanan, adakah apa-apa yang perlu dititik beratkan? So far tak ada. Cumanya perlu minum air masak yang banyak. Dan juga mengekalkan kebersihan lah. Itu saja. Tak ada pantang larang yang untuk maknanya semua kena ambil berat tentang kebersihan yang paling utama. Betul. Okey, mungkin ada juga yang bertanya, kalau beguk ni dia boleh jadi sampai ke tahap ketumbuhan ke doktor? Mungkin kan kadang tiba makin besar dah tak terkawal. Ada kemungkinan boleh terjadi begitu ke? Setakat ini kajian yang dijalankan dia menyebabkan komplikasi yang seperti mana yang saya bagi tahu, tapi komplikasi-komplikasi yang saya sebut tadi terkawal pun lah, terkawal, jarang berlaku. Ada berlaku tapi jarang berlaku. Jarang. Okey. Baiklah doktor, bila kita cakap pasal dewasa mungkin senang sikitlah nak uruskan kan bila kita ada beguk. Tapi dalam kalangan kanak-kanak ni cerewet sikit, susah. Mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana ibu bapa boleh kendalikan anak-anak mereka. Dan juga memantau kalau anak mereka terkena ni. Betul, bila dah diagnosis beguk, bila dah diberitahu oleh doktor, anak ni mengidap penyakit beguk. Apa langkah awal yang perlu diambil ialah satu, kita rawat demam dia lah. Tuam air sejuk. Lepas tu asingkan daripada, maksudnya kalau ibu bapa tu bekerja menghantar anak ke taska, ke nursery, so perlu diasingkan daripada kanak-kanak lain sebab dia boleh menyebabkan penularan
kes beguk ni di kalangan kanak-kanak lain walaupun dah menerima vaccination. Kita risau takut yang itulah yang ada yang tak dapat vaksin kan. Okey. So satu lagi ialah kebersihan pun kena jaga juga. Pakai topeng muka sekiranya bersin apa semua, batuk sesama dan tisu dan basuh tangan. Itu basically precaution untuk ibu bapa, anak-anak yang ada masalah beguk. Okey, baiklah. Saya kira jawapan daripada doktor tadi telah juga menyimpulkan dan juga telah memberi saranan yang cukup baik kepada para penonton untuk bukan saja mengenali beguk ni tapi mendapatkan rawatan, doktor. Okey, baik, sekali lagi tu ucapkan terima kasih pada Dr. Raja Salihatun Nisa Raja Ibrahim, Dr. Saliha. Okey, dari merupakan pakar perunding kanak-kanak di Hospital Pakar KPJ Rawang. Perkongsian cukup menarik dan bermanfaat dan kita akan berehat sebentar, kembali